Bersama saya Nur Fatihah Syakira dalam rentasan berita edisi 718. Antara paparan utama. Kes SRC, Najib didapati bersalah. Syaitan mana guna media? Mengaku sajalah UMNO tiada calon Perdana Menteri. Teruskan perjuangan melawan rasuah, kata anak muda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita paling panas pada hari ini ialah keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mensabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak atas kesemua 7 pertuduhan menyalahgunakan kuasa berhubung dana RM42 juta dari SRC International Sendirian Berhad. Keputusan disampaikan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pasukan pendakwaan bagi tuduhan berkenaan. Najib didapati bersalah di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM. Kesimpulannya dalam penghakiman saya setelah mempertimbangkan semua bukti yang dikemukakan di mahkamah ini, saya dapati pihak pembelaan tidak berjaya membantah anggapan mengenai keseimbangan kemungkinan atau menimbulkan keraguan munasabah terhadap tuduhan terhadap tertuduh di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009, kata Muhammad Nazlan di Petik Media. Najib didapati bersalah atas 3 pertuduhan pecah amanah jenayah CBT, 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan menyalahgunakan kuasa membabitkan dana SRC International, anak syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB. Menurut laporan bagi tuduhan pecah amanah, Nazlan berkata pasukan pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwa raya berkenaan wang milik SRC berjumlah RM4 bilion yang diamanahkan kepada beliau dalam kapasitinya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu. Bagi tuduhan salah guna kuasa, menurut Nazlan, pasukan pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwa raya berkenaan jaminan kerajaan bagi pinjaman berjumlah RM4 bilion daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan kepada SRC International. Najib didakwa menggunakan jawatannya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan untuk suapan bagi dirinya wang berjumlah RM42 juta apabila beliau mengambil bahagian atau terlibat dalam keputusan bagi pihak kerajaan untuk memberikan jaminan bagi pinjaman itu. Sementara itu, bagi tuduhan pengubahan wang, Nazlan berpendapat pasukan pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwa raya melibatkan dana yang sama dalam tuduhan pecah amanah. Najib didakwa menerima RM27 juta, RM5 juta dan RM10 juta yang dikatakan hasil aktiviti haram ke dalam akaun miliknya di M Islamic Bank Berhad. Keputusan Mahkamah Tinggi ini disambut baik oleh beberapa orang pemimpin Pakatan Harapan. Bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin berkata, pertama, tahniah kepada Kerajaan Pakatan Harapan kerana hanya di zaman Pakatan Harapan, mantan Perdana Menteri ini berjaya didakwa di Mahkamah menerusi agensi peguam negara pendakwa raya yang masa itu diketuai oleh mantan peguam negara lantikan Kerajaan Pakatan Harapan. Ketua Setiausaha Pengelola Keadilan Nik Nazmi Nik Ahmad pula melihat ini baru permulaan untuk memulangkan keadilan dalam kes 1MDB. Beliau berkata banyak lagi kes yang akan diadili selepas ini yang melibatkan pemimpin UMNO Barisan Nasional. Najib dikatakan akan membuat rayuan. Dalam bahasa mudah, Hakim tidak percaya Najib menerima wang derma daripada Raja Abdullah. Hakim juga sukar menerima hujah Najib ditipu oleh Lautek Jo atau Jolo. Bagi yang tidak percaya bahawa kleptokrasi itu benar dan bersekongkol dengannya, lebih baik anda fikir semula sebelum terus-menerus menanggung dosa. Kesian kepada rakyat Marhen yang tertipu.
Apa beza iblis guna media dengan ulama berbohong dan menyesatkan manusia menggunakan media? Soal Ketua Angkatan Wanita Amanah Nasional Awan Aiman Atirah Al-Jundi. Beliau mengulas satu rencana yang ditulis Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang di Harakah Diri pada 27 Julai yang memberi amaran bahawa pada zaman ini wujud golongan syaitan yang menggunakan media, tentera upahan dan sukarelawan untuk menyebarkan maklumat dan tulisan yang menarik, tetapi menyesatkan akal sehingga menghilangkan jati diri umat Islam. Hadi juga memetik hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan umat Islam tentang bahayanya golongan Al-Ruwaibidah, iaitu orang yang bebal bercakap perkara yang besar. Dialah satu-satunya ulama lain dikatanya dan lain juga yang dilakukannya. Mendidik ahli-ahlinya berbohong, membenci, menfitnah dan segala macam yang tak terduga. Semua tindakan itu wajib menurutnya atas nama strategi perang, tegas Aiman dalam hantaran di Facebooknya. Pengerusi Biro Undang-Undang Kanun Amanah Muhammad Hanif Pamaidin dalam ulasannya berkata, buku Talbis Iblis atau Belitan Iblis karangan Ibnul Al-Jauzi menyebut bahawa terdapat orang agama yang digunakan oleh iblis untuk melaksanakan apa yang dirancangnya. Syaitan atau iblis tidaklah lekeh sangat nak sesatkan manusia. Ada masa syaitan atau iblis guna juga orang agama untuk execute their plan of action, ujarnya. Namun, bila kita menyorot kembali apa yang pernah keluar dari mulut Hadi terhadap musuh-musuh politiknya, kita tertanya-tanya di manakah kredibiliti dan amanah beliau sebagai seorang ulama. Beliau pernah melabel mereka yang melompat parti sebagai kera mengambang. Malang sekali di Kedah, penggerak pengkhianatan mandat rakyat itu datang dari kalangan ahli Dewan Undangan Negeri PAS. Kera tersebut kini sedang mengambang di Selangor, Negeri Sembilan dan Sabah. Hadi bersekongkol dengan Datuk Seri Azmin Ali yang menjadi penggerak utama Kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional menerusi langkah Sheraton. Bagi kera yang mengambang, buah yang dicuri itu mungkin lebih lazat rasanya kerana tidak perlu bersusah payah untuk menanam pohonnya. Selain itu, pelbagai lagi gelaran yang beliau gunakan terhadap mereka yang tidak sehaluan dengan fikrah politiknya seperti lembu kenyang, agas dan langau dan lain-lain. Semua kata-katanya tular dalam media sosial dan dipanjangkan oleh walaun dari satu Facebook ke satu Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Pemimpin amanah menyedari betapa syaitan-syaitan ini menggunakan media sosial untuk merekayasa cerita yang tidak benar mengenai mereka. Inilah yang mendorong timbalan Presiden Amanah, Datuk Seri Salahuddin Ayub mencadangkan agar Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri mempertimbangkan untuk menggubal satu akta yang melarang penggunaan agama bagi memenuhi kehendak politik. Salahuddin mengambil contoh mengenai ketidakadilan dan tuduhan melampau yang pernah dilemparkan kepada bekas Menteri Agama, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, khususnya berhubung isu golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT sewaktu pentadbiran Pakatan Harapan. Kini, kata Salahuddin, ketika Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri turut mengeluarkan kenyataan sama dan bertindak serupa menyantuni golongan LGBT, beliau tidak pula dikecam seperti yang dihadapi Mujahid. Tidak setuju dengan kumpulan kita atau label kita liberal, mati masuk neraka, kafir mengkafir. Kita harus bertindak tegas dengan agamawan yang menggunakan ayat Allah sewenang-wenangnya yang akhirnya akan menumpahkan darah dan memisahkan kita, katanya semasa ucapan perbahasan dalam sidang parlimen baru-baru ini. Bukankah memecah belahkan hubungan sesama umat Islam itu kerja iblis? Justru siapakah syaitan yang menggunakan media untuk menyesatkan orang ramai? Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dilaporkan berkata bahawa UMNO boleh mengubah semula keputusan pemencatan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada parti itu pada tahun 2016. Menurut beliau, UMNO sememangnya mengalu-alukan kehadiran semula Muhyiddin ke dalam parti tersebut sekiranya itu hasrat beliau. Katanya keputusan tersebut akan memudahkan kedua-dua pihak dalam banyak perkara, terutama soal pembahagian kerusi pilihan raya. Beberapa media turut melaporkan bahawa timbalan pengerusi UMNO Johor, Datuk Nur Jazlan Mohamad dan Ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz sependapat dengan Muhammad. Muhyiddin dipecat dari UMNO oleh Majlis Tertinggi parti itu pada 24 Jun 2016 berkuat kuasa serta-merta. Bagaimanapun, menurut Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob,
Penyertaan semula Muhyiddin ke dalam UMNO hanya akan dibincangkan jika ada permohonan secara rasmi. Kata Ismail, pelawaan yang dibuat kepada Presiden Bersatu itu lebih bersifat peribadi dan tidak mewakili parti. Ada 2-3 orang pemimpin kita yang bercakap kalau yang sudah keluar parti dan nak masuk balik kita akan bawa ke mesyuarat MT. Itu pun berdasarkan permohonan, katanya seperti di Petik Malaysia Kini baru-baru ini. Muhyiddin baru-baru ini telah dinamakan oleh PAS dan UMNO sebagai calon Perdana Menteri ke-9 untuk pilihan raya umum ke-15. Terdahulu, UMNO dilaporkan menggugurkan tuntutan mereka terhadap 9 ahli parlimen yang meninggalkan parti berkenaan selepas pilihan raya umum lalu untuk menyertai Bersatu. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata pihaknya membuat keputusan tersebut kerana kedua-dua parti berkenaan kini bersama dalam Perikatan Nasional. Sejak Ogos tahun lalu, UMNO mula memfailkan saman terhadap bekas ahli parlimen parti itu bagi menuntut ganti rugi kerana didakwa melanggar kontrak, amanah dan mendapat kekayaan yang tidak sepatutnya. UMNO meminta ganti rugi sebanyak RM200,000 setiap seorang. Antara yang disaman termasuk ahli parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang kini memegang jawatan Menteri Dalam Negeri Kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional. Selain Hamzah, semua yang melompat juga telah mendapat ghanimah masing-masing sama ada sebagai menteri, timbalan menteri dan pengerusi badan kerajaan. UMNO seolah sedang memujuk Bersatu agar bersifat lebih mesra terhadap mereka memandangkan Zahid dan beberapa pemimpin mereka masih berhadapan dengan berbagai pertuduhan di mahkamah. Sementara itu, terdapat pemimpin UMNO yang sehingga kini masih tidak dapat menerima Perikatan Nasional. Ini termasuk pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tan Sri Tengku Razaleigh Hamzah. Dalam satu temu bual dengan utusan Malaysia berkata, UMNO akan bertanding di kerusi tradisi mereka pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Katanya UMNO hanya akan berpakat dengan PAS sahaja dalam muafakat nasional. Namun malang sekali bagi parti itu kerana mereka tidak ada pemimpin yang berwibawa yang boleh diketengahkan sebagai calon Perdana Menteri ke-9. Kini UMNO dan Bersatu saling memerlukan untuk terus berkuasa. Pada masa yang sama, mereka saling tidak mempercayai antara satu sama lain. Pemuda Amanah Nasional menyifatkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib Razak bersalah adalah kemenangan rakyat. Ketuanya Syazni Munir Muhammad Itnin berkata PAS selama ini ibarat menyokong perbuatan rasuah dan salah guna kuasa yang dilakukan oleh bekas Perdana Menteri itu. Menurut beliau, keputusan tersebut membuktikan Najib Razak yang kini menyokong Kerajaan Perikatan Nasional telah menyalahgunakan kuasa untuk merompak harta kekayaan negara. Malah kata Syazni, jika Pakatan Harapan tidak mengambil alih pentadbiran negara pasca pilihan raya umum ke-14 yang lalu, perompak tersohor ini mungkin masih memimpin negara. Beliau berkata episod perbicaraan yang panjang dengan pelbagai helah dilakukan oleh pasukan pembelaan Najib ternyata masih gagal membela salah laku yang dibuat oleh Najib Razak sewaktu menjadi Perdana Menteri Malaysia. Demikian juga dengan PAS yang selama ini penuh istiqamah menyokong Najib Razak. Walau akan dilakukan pelbagai justifikasi selepas ini, kenyataannya jelas bahawa PAS sama ada secara langsung atau tidak langsung turut menyokong rasuah dan salah guna kuasa yang dilakukan oleh Najib Razak, ujarnya. Beliau berkata rakyat menaruh harapan yang besar agar lebih banyak kes rasuah dihadapkan ke mahkamah dan dikenakan hukuman yang setimpal. Kekayaan negara yang dirompak seharusnya dikembalikan kepada rakyat dan bukannya menjadi keuntungan kepada pesalah rasuah, tegas Syazni. Dalam pada itu, Ketua AMK Malaysia Akmal Nasir berkata, Najib didapati bersalah, perjuangan rakyat tidak sia-sia. Sebagai rakyat Malaysia, saya berterima kasih kepada pemberi-pemberi maklumat yang mendedahkan penyelewengan seperti saudara Rafizi Ramli yang telah memperjuangkan isu berkaitan penyelewengan 1MDB termasuklah kes SRC, ujarnya. Beliau mengimbas kembali pendedahan mengenai aliran dana yang mencurigakan melibatkan SRC yang telah pertama kali dibuat oleh Rafizi Ramli pada tahun 2017. Beberapa siri pendedahan mengejutkan yang dibuat oleh beliau melibatkan 1MDB dan SRC menyebabkan beliau menerima pelbagai tekanan daripada pihak kerajaan waktu itu. Malahan beliau juga berdepan dengan kemungkinan dipenjarakan sekiranya Pakatan Harapan tewas pada pilihan raya umum PRU yang lalu, katanya. Menurut Akmal, pendedahan penyalahgunaan kuasa oleh golongan penguasa telah membuka banyak mata rakyat Malaysia
yang seterusnya menyumbang kepada kemenangan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum yang lalu. Masyarakat perlu sentiasa berganding bahu memastikan ahli-ahli politik tidak mengambil kesempatan untuk menggunakan jawatan mereka bagi mengaut keuntungan untuk diri sendiri dan keluarga. Perjuangan melawan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa perlu diteruskan, tegasnya. Ketua Pemuda DAP Kebangsaan DAPC, Howard Lee pula melihat keputusan Mahkamah Tinggi ini bukan suatu kemenangan, tapi zahirnya keadilan. Ini bukan kekalahan kepada yang disabit salah, tapi peluang untuk insaf dan bermuhasabah, katanya. Menurut beliau, apa yang berlaku bukannya suatu yang perlu diraihkan dengan riuh rendah, tetapi suatu yang patut dan munasabah. Jangan kita ingkar, dia masih bebas berleluasa, tegasnya dipercayai merujuk kepada Najib dan Lautek Jo. Sementara itu, bekas timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional yang menulis buku Kleptokrasi Bukan Rahmat berkata, "Aku tidak melawan kerana namanya Najib. Aku tidak menentang kerana dia dari UMNO. Tetapi aku bersama jutaan rakyat Malaysia bermaruah, bangkit, bebaskan negara dari kleptokrasi." Banyak kenangan perjuangan pra-pilihan raya umum ke-14 sebelum kebenaran ditunjukkan Allah hari ini. Terus berjuang menjatuhkan pengkhianat dan penzalim. Begitulah suara hati pemimpin anak muda yang bencikan rasuah dan segala bentuk penyalahgunaan kuasa di negara ini. Apa kata Ketua Pemuda PAS? Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Nur Fatihah Syakira, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.